Kata Imam Al-Ghazali, yang singkat itu waktu, yang menipu itu dunia, yang dekat itu adalah kematian, yang besar itu adalah hawa nafsu, yang berat itu amanah, yang sulit itu adalah ikhlas, yang mudah itu adalah berbuat dosa, yang susah itu adalah bersabar, yang sering dilupa adalah bersyukur. Demikianlah hakikatnya, hidup di dunia ini amat singkat. Selepas mati kita akan hidup di dalam kubur, dan hidup yang kekal adalah di akhirat. Berikut 3 artis yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Inilah jodoh aku dan inilah calon makmum aku. Cik makmum kan? Makmum seorang je risau kan? Biasa makmum ramai. Inilah dia satu-satunya makmum aku. Dia tengok dia pakai stokin. Gila ke Ina Naim, artis nak pakai stokin. Tak ada hari serimas, panas. Tapi demi cinta, dia sanggup berjuang, sanggup berkorban, sanggup susah payah, sanggup berubah. Daripada pakai seluar jin, tangga seluar jin, pakai kain. Pada 13 November 2023, bekas anggota kumpulan nasyid intim Suhaimi Saad 43 tahun dilaporkan kritikal di unit rawatan rapi ICU di sebuah pusat perubatan di Johor Bahru. Suhaimi terpaksa ditidurkan dan terpaksa bergantung sepenuhnya kepada alat bantuan pernafasan. Suhaimi dikatakan mengalami jangkitan hingga berlaku kegagalan organ dalaman dan bergantung kepada alat bantuan pernafasan sepenuhnya. Difahamkan dia mengalami batuk kronik sejak 4 bulan lalu, cirit-birit selama 3 bulan dan berat badannya turun secara mendadak. Walau bagaimanapun, pada 15 November 2023, Suhaimi disahkan meninggal dunia pada jam 7.40 malam di unit rawatan rapi ICU Hospital Sultan Ismail Johor Bahru akibat jangkitan kuman di paru-paru. Berita sedih mengenai kematian arwah yang juga suami bekas penyanyi Ina Naim ini dikongsikan anggota intim Hazamin di Instagram miliknya yang memohon disedekahkan Al-Fatihah kepada arwah. Perkongsian Hazamin itu dihujani komen daripada warga maya yang mengucapkan takziah kepada Ina dan keluarga di atas kehilangan suami tercinta. Kita akan bersembang dengan anak dan semua dia lah, 6 beranak tu. Dan dia pesan seorang-seorang, macam abang jaga ibu ayah semualah macam tu. Macam ibu jagalah anak-anak semua. Dan dia pun bagi tahulah, dia pesan, dia pun dah kata, Alhamdulillah ayah dah selesai tanggungjawab ayah mengajar korang kenal Allah, Quran, hadis, pegang kuat-kuat dia kata. Ayah dah selesai dah bab tu dia kata. Sementara itu, anak sulung Allahyarham Ahmad Hadi Harfardi, 15 tahun, memaklumkan mereka adik-beradik sudah menunaikan hasrat akhir ayahnya. Mahu semua anaknya memandikan dan solatkan jenazahnya. Ahmad Hadi berkata dia menerima pemergian bapanya itu sebagai kadar dan kadar yang ditentukan Tuhan serta redha dengan apa yang berlaku. Ditanya apakah kenangan terindah bersama bapanya itu, baginya setiap hari bersama bapanya adalah kenangan terbaik dalam hidup. Di samping itu, ramai yang mengimbau jasa dan kebaikan arwah sepanjang hayatnya semasa hidup. Antaranya, arwah ada melakukan satu perkongsian dan nasihat tentang kebaikan mengerjakan solat secara berjemaah. Difahamkan ini adalah video terakhir sebelum ditidurkan. Semayang maghrib, nak mandi, nak semayang maghrib. Lepas tu malam ada mengajar orang mengaji pula. Kan kena bukan hidup ni walaupun penyanyi, artis, fikir menyanyi pagi petang malam, tak. Tanggungjawab dengan Allah, dengan Rasulullah, dengan isteri, anak-anak, keluarga pun kena jaga kan. Masa menyanyi, masa semayang jemaah. Semayang jemaah, kena belajar semayang jemaah. Saya walaupun menyanyi karaoke hari-hari, tapi semayang jemaah. InsyaAllah setiap waktu usahakan semayang jemaah. Sebab kita tahu 25, 27 jauh dengan satu. Bayangkan kalau 5 waktu sehari kita semayang berjemaah 130 lebih pahala dia. 5 darab 25 berapa? Itu kalau darab 25, kalau 27 darjah darab 5 waktu solat jemaah 100 lebih, 130 berapa? Lemah matematik. Tapi kalau kau semayang seorang, macam mana bagus pun kau semayang kan, khusyuk macam mana pun,
dapat 1 je. Maknanya kalau 5 waktu, sehari dapat 5 je. Sedangkan orang yang sembahyang jemaah dapat 100 lebih. Rugi tau. Rugi. Belajarlah sembahyang jemaah. Arwah Suhaimi menjelaskan bahawa dia sudah dididik untuk melakukan solat jemaah sejak dari kecil lagi sebelum mengakhiri kata-katanya untuk solat maghrib dan memohon maaf kepada semua. Okey. Terima kasih semua. Minta maaf salah silap. Ini satu step ni je yang you kena lepaskan. You minta kepada Allah kuatkan semangat you, dan insyaAllah kalau you lepas ni, kita akan tengok baby kita. Okey sayang. Bu, Ya. sumpah I memang sayang you sangat. Jangan nangis. Tak nangis sayang. Jadi jangan sendiri. I okey. Ampunkan dosa-dosa I ni. I dah ampunkan segala dosa-dosa. Love you. I love you so much. Pada pagi 6 Ogos 2021, penyanyi Siti Sarah dimasukkan ke unit rawatan rapi Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia akibat tahap oksigen tidak stabil. Syuib berkata, keadaan Siti Sarah juga tidak baik selain memohon doa kesembuhan isteri dan bayi dalam kandungan. Untuk makluman, Sarah hamil 7 bulan dikejarkan ke hospital berikutan tahap oksigen yang semakin menurun. Difahamkan, Siti Sarah sepatutnya memotong gelang kuarantin pada hari sama sebelum mengalami batuk. Siti Sarah sekeluarga disahkan positif COVID-19 sejak 25 Julai 2021 selepas mereka menjalani ujian saringan apabila pembantu rumah disahkan positif wabak itu. Pada 8 Ogos 2021, keluarga Siti Sarah dimaklumkan oleh doktor yang keadaan tahap oksigen Siti Sarah menurun kepada 40%. Syuib dilihat gagal menahan air mata daripada terus mengalir dan meminta agar majlis bacaan Yasin dimulakan dengan segera supaya dapat mendoakan isteri tercintanya. Syuib memberitahu keadaan Siti Sarah yang ditiarapkan dengan harapan oksigen dan paru-paru boleh bekerjasama. Segalanya sudah ditakdirkan. Pada 9 Ogos 2021, penyanyi Siti Sarah 37 tahun disahkan meninggal dunia di unit rawatan rapi Hospital Chancellor Tuanku Muhriz, Universiti Kebangsaan Malaysia jam 5.13 pagi. Perkara itu dikongsi syarikat pengurusan penyanyi itu, Indigital Music, dalam satu kenyataan ringkas. Sebelum menghembuskan nafas yang terakhir, satu pembedahan dijalankan bagi mengeluarkan bayi dalam kandungannya. Siti Sarah selamat melahirkan bayi lelaki diberi nama Ayash Afan. Pada hari yang sama, satu video pelukan terakhir Allahyarham Siti Sarah dengan 3 anaknya yang dimuat naik di Instagram penyanyi itu tular di media sosial. Jenazah Allahyarham selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Sungai Pusu 1.20 tengah hari. Syuib dan adik bongsu Siti Sarah, Ahmad Yazid, mengiringi jenazah sehingga ke liang lahat dengan lengkap memakai peralatan perlindungan diri. Terdahulu, urusan tayamum dan solat jenazah diuruskan pihak hospital kira-kira jam 10 pagi. Jenazah dikebumikan di lokasi sama kubur arwah ibunya, Nur Aini Muhammad, yang meninggal dunia pada 26 Jun 2013 akibat komplikasi pelbagai penyakit termasuk kegagalan buah pinggang, darah tinggi dan kencing manis. Suasana pilu menyelubungi tanah perkuburan dengan kehadiran lebih 100 ahli keluarga, rakan artis, media serta peminat. Ismail bin Din merupakan salah seorang pelakon yang aktif pada akhir tahun 90-an dan awal tahun 2000. Allahyarham yang berasal dari Kedah menghembuskan nafas terakhir pada 22 Oktober 2005 pada bulan Ramadan ketika berumur 58 tahun. Difahamkan, Allahyarham meninggal dunia ketika bertasbih di sisi Kaabah selepas selesai solat tarawih. Ismail meninggalkan 5 orang anak dan 2 orang isteri iaitu Kasum Idris dan Siti Zubaidah Arifin. Allahyarham adalah pengasas kumpulan Angkatan Seni Alostar yang ditubuhkan pada tahun 1964. Antara filem yang pernah dibintanginya ialah Gemerlapan 1997, Penyair Malam 1998, Anaknya Sazali 2000, Anak Mami The Movie 2002, Mami Jarum 2002, Embun 2002,
Mystic 2003, Mami Jarum Junior 2003, Hingga Hujung Nyawa 2004, Lady Boss 2005 dan Anak Mami Kembali 2005. Arwah mampu membawa watak komedi dan juga watak sedih dengan baik, dan watak komedi yang sangat diingati ialah melalui lakonannya dalam filem Mami Jarum The Movie, manakala watak sedih yang sangat memberi kesan ialah lakonannya dalam drama Pondok Buruk. Siapa sangka Allahyarham telah meninggal dunia pada hari, bulan dan tempat yang mulia, iaitu pada hari dan bulan Ramadan yang merupakan kerahmatan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tambahan pula, ketika berada di Mekah saat berada di sisi Kaabah setelah selesai solat tarawih. Ia adalah suatu pengakhiran hidup yang sangat didambakan oleh ramai mukmin di dunia ini. Dimaklumkan daripada isteri arwah, Ismail Din sangat menjaga solat duha semasa hayatnya. Walau sesibuk mana pun, solat duha pasti akan didirikan yang dijaganya dengan istiqamah. Apa yang berlaku kepada mereka merupakan salah satu tanda kematian husnul khatimah. Mudahan kita juga terpilih dalam kalangan yang bertuah seperti mana mereka. Semoga mereka diampunkan segala dosa dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Sekian, terima kasih.